لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel guys. Oh, hari ni hari Senin Hari ni memang ramai yang claim Cap, mana cerita seram kau Cap? Mana cerita seram kau Cap? Ada, jangan risau. Untuk hari ni guys, kita nak cerita pasal Kenduri part 2. Sebab masa Kenduri hari tu pun ramai orang minta nak lagi. So kita buat untuk part 2. So apa Kenduri yang kena serang pula kali ni? Allahu Akbar ya Rabbi ya salam. Orang nak buat Kenduri nak meraihkan, kau nak merosakkan. Apa cerita? Tapi jangan lupa tekan like dulu, subscribe dan juga hit bell notification. Kita layan intro dulu macam biasa. Lepas tu kita tengok apa cerita. Let's roll it. Tak ada sponsorship. Saya ni tak sihat sangat sebenarnya. Korang yang mana tengah cuti sekolah, baru lepas cuti sekolah ni, jagalah kesihatan Jangan jadi macam saya. Saya macam tak sihat sangat. Tapi tak apa. Demi seram Isnin, kawan-kawan, tuan-tuan dan perempuan, kita akan teruskan untuk bercerita dengan korang semua tentang Kenduri. Kita go dengan cerita yang pertama. Datangnya daripada seorang lelaki yang mahu dikenali sebagai Syam. Menurut dia, ini adalah kisah yang paling ngeri dan dia rasa dia takkan lupa lah sampai bila-bila Cerita ni bermula selepas sahaja selesai majlis perkahwinan kakak dia dan juga abang ipar dia. Of course lah kan, apa benda lah itu. Semua orang tahu, mestilah kakak dia kahwin dengan abang ipar dia kan. Alright. Lepas dia dah settle majlis apa semua, dia kata majlis tu going well. So going good lah, tak ada masalah lauk bahasi ke. Macam biasa kan kita dengar orang itu ini. Tapi lepas majlis tu guys, ada sesuatu yang telah pun berlaku di rumah mak ayah dia. Okey, kejadian ini berlaku di kawasan Mentakap, di Pahang sana. Menurut dia ni, si Syam ni, dia ni dengan kakak dia ni boleh katakan rapat jugalah. Pada ketika waktunya berlaku kisah ini, dia berusia 23 tahun pada tahun 2017. Okey. So mana benda tu dah 5 tahun lah. Tapi masih segar lagi dalam ingatan kan. Dia kata malam tu Cap, lepas kita orang semua dah duduk bersama-sama family dan sebagainya, masing-masing dah penat Cap kan, pengantin lepas masuk pingguk dah masuk bilik tak keluar-keluar. Yang lain pun dah family ni buat hal dia, family itu buat hal dia. So orang-orang yang tak kahwin lagi macam aku ni, apa lagi waktu tu guys, PS2 lah, PS2 ke PS3 dia kata, main game dia kata. Dia main game kat depan bersama lagi 2 orang sepupu dia lah pada waktu tu. Okey, suasana malam tu Cap, dia agak macam sejuk tau. Sebab dia macam nak hujan. Kau faham tak situasi malam tapi yang nak hujan, angin kuat bagai, tapi tak hujan-hujan. So waktu tu dah pukul lebih kurang nak 1 pagi lah juga. Masing-masing dah masuk bilik. Tinggallah aku dan juga seorang sepupu aku ni tengah main game lah ni kan cerita dia. Tengah main game kan, main game. Sampailah satu ketika ni Cap, aku terdengar ada bunyi macam kau pernah dengar tak bunyi papan yang dihempas? Dia macam kerak. Bunyi dia macam tu, bunyi macam tu. So aku macam apa hal lah Okey, menurut dia rumah mak ayah dia ni bukanlah rumah kampung, tapi rumah yang bersambung, rumah kampung dengan rumah batu. Boleh dapat bayang tak that situation yang depan rumah dia batu tapi belakang tu macam papan. So waktu tu dia ingat macam biasalah rumah-rumah orang macam kawasan macam tu mungkin ada musang, ada tikus dan sebagainya. So dia pun tak ambil endah. Tapi dia cakap dengan sepupu dia, si Aikal tu, dia cakap, Kal, kau dengar kan? Dengar, musang kot, Aikal tu cakap macam tu. Sebab dia orang berdua ni sebaya, so tak ada lagi risau sangat. Tengah-tengah sama main game tu guys, tiba-tiba gelap satu rumah. Blackout man. Blackout. Kesian pengantin tu. Barulah lepas kahwin lah kan. Malam tu baru nak jadi panjang. Gelap. Blackout. Lepas blackout tu guys, diorang 2 orang ni macam terperanjat lah. Tapi masa tu diorang tak adalah panik sangat. Umur 20 lebih, nak takut apa. Diorang pun keluarkan telefon and then buka flashlight.
Dia pun usah kiri kanan untuk dia orang pergi cari kawasan yang yang lebih lapang lah kan. Tapi waktu tu menurut si Syam ni, apa yang dia pelik, tak ada bunyi langsung masa blackout tu. Biasa kalau family ramai-ramai ada budak kecil, blackout dia akan jadi apa? Riuh lah kan. Dia macam benda-benda macam tu. Tapi dia kata waktu tu masa blackout tu macam senyap gila. Dia tak bangun ke kan? Tak tahu lah tu. Lena betul kan? Itulah tu. Tak apalah, kita pergi cari lilin lah. Aku rasa Mama letak kat bawah ni lilin. Jom lah kita turun sama. Diorang pun turun berdua ke bawah untuk mencari lilin guys. Okay, sampailah diorang ke arah bawah and diorang pergi ke arah satu kabinet ni. Diorang pun keluarkan lilin lah. Sebab si Haikal ni smoker. So bila smoker ni lighter tu memang ada sentiasa dalam poket lah. So dia pun keluarkan lighter tu, pop, dia nyalakan lilin. Dia pun jalan. Dia pun jalan sampai depan and then dia ambil satu mangkuk tau guys. And then dia nak letakkan lilin atas tu lah. Untuk dia jadikan macam base dia lah kan. Dia pun letak kat area dapur tu. Lepas tu dia tanya, Syam, lilin ni aku rasa ada satu je ni. So macam mana? Lepas tu Syam kata, tak apalah, kau bawa je lah lilin ni pergi depan. Lepas tu kita, buat apa? Apa function je pula nak bawa lilin pergi depan? Kita ada flashlight. Lilin ni aku rasa biar kat sini. Boleh juga. Jom lah naik atas. So dia pun naik atas. Waktu dia orang naik atas tu, dia kata dia terdengar ada bunyi sekali lagi papan tu. Bunyi papan tadi awal tu. Bunyi tu sekali lagi. Dalam keadaan sunyi, senyap, gelap, gelita macam tu, gila kau tak takut bunyi macam tu. So diorang macam, aku dengar sekali lagi ni Mat. Aku dengar sekali lagi. Sekarang kita nak buat apa ni? Aku rasa kita tak payah layan kot Kal. Kita naik je lah. Lepas tu diorang pun berjalan ke arah tangga yang diorang nak naik atas tu. Dan masa langkah yang pertama guys, diorang terdengar bunyi papan tu sekali lagi. Dah 3 kali ni. Dia kata waktu tu kita orang memang nak percepatkan langkah lah. Masuk ke langkah kedua guys, tiba-tiba kita orang terdengar ada satu bunyi cawan yang sedang menggolek tau. Kau pernah dengar bunyi cawan kalau boleh yang krek 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 macam tu? Waktu tu memang mengemang gila lah Cap. Memang tak boleh buat apa lah. Aku pun toleh ke belakang dengan Haikal. And waktu tu Cap, aku nampak dekat belakang tu ada tiga gelas cawan tu tengah macam ni. Gelas. Ni gelas, contoh ni gelas. Dia macam ni lah. And dia berguling. Sana, lagi datang balik. Sini, datang balik. 3 tau, ada 3. Apa lagi nak buat waktu tu? Kita pun berlari lah naik atas. Sampai dekat atas Cap, aku tak tahu macam mana pintu yang menghubungkan tingkat atas ke bawah tu berkunci. Aku tak tahu lah Malaun mana pergi kunci. Waktu tu aku dengan Haikal tu memang kat bawah tu. And kita orang tengok je lah gelas tu. Waktu tu. And memang kita orang seram gila lah. And tapi masa tu kita orang macam ni tau. Dia macam, Allah, apa benda aku nampak ni macam tu. And tiba-tiba waktu tu guys, Haikal cakap, Syam, pintu bilik air tu Syam. Lepas tu aku pun jengah lah pintu bilik air tu. Dekat belah kiri kita orang ada pintu bilik air tu. Bila aku jengah guys dekat pintu bilik air tu, aku nampak pintu bilik air tu terbuka. And dekat depan tu ada seorang budak kecil. Dia pakai macam kain putih dekat belah bawah kaki dia, belah bawah badan dia, tengah macam ni. Waktu tu Cap, aku tak tahu nak cakap apa Cap. Dia tengah pegang pintu tu macam ni. Pandang kita orang tu. Lepas tu macam, kalau aku nampak tu kan, apa nak buat ni? Kau baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma itu doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Waktu tu lah diorang memang orang kata waktu tu kita dua ni memang peluh tu tak payah cakap lah. Sampai satu ketika ni Cak, aku pun tak tahulah kan apa nak jadi waktu tu. Lilin yang kita orang bakar tu tadi tiba-tiba padam. Gelap, gelita.
And waktu tu memang kita orang dua ni menjerit lah. Menjerit, kita orang ketuk pintu dekat apa ni, dekat depan tu, dekat depan yang kita orang nak keluar tadi, ketuk. Memang aku rasa lama cap, setengah jam juga ketuk, tak buka. Sampailah aku rasa waktu tu, aku tak tahulah datang dari mana ke dekat ni, aku terus terajang guys. Aku terus terajang pintu tu, and pintu tu pun terbuka. Aku keluar daripada tu dah pukul 9 pagi guys. Waktu tu semua orang pandang kita orang, dia orang macam, faham tak? Dia orang macam blank. And dia orang tanya kita orang pergi mana. Kita orang kata kita orang kat bawah. Lepas tu ada seorang pakcik kita orang kata, jangan mengepek. Daripada pagi tadi kita orang ulang alik dapur tu, tak ada pun korang. Itu ada 2 orang pakcik kita orang dah keluar pergi cari kita orang. Sebab daripada pukul 6 pagi, daripada subuh kita orang bangun, korang tak ada pun kat sini. Aku ingat korang dah pergi mana. Keluar pergi mana. Macam mana korang boleh ada kat sini pula ni tiba-tiba. Waktu tu aku tak tahu nak cakap apa. Memang terdiam, tak boleh nak bercakap. Dan itulah kisah yang dikongsikan Syam kepada kita. Kau rasa apa jadi kat dia orang tu? Aku agak pisang juga bila aku baca ending dia. Dia macam keluar pintu dapur 9 pagi. Orang ulang alik dapur tak jumpa dia. Sampai orang keluar pergi cari dia. Tapi dia macam blank. Tapi situation ni malam tu. Macam mana ni? Tapi itulah cerita dia. Kat rumah kau ada gelas tak? Okay guys, untuk cerita yang kedua ni, kita nak pergi ke, ini ada sedih sikit lah cerita ni kan. Dia berkaitan dengan majlis kematian. Kematian ni panggil majlis ke? Macam mana kata? Tahlil lah. Tahlil lah. Kalau orang dah meninggal sampai tahlil lah kan. Tu kira tahlil lah. Baca Yasin dan semua. Dia macam ni lah kan. Dia ada seorang abang. Dia tak bagi tahu tau nama dia apa. Dia just gelarkan diri dia sebagai Angah. Angah ni dia ada 7 orang adik-beradik. Obviously dia nombor 2. Kalau tidak orang tak panggil dia Angah kan. Dia nombor 2 daripada 7 orang adik-beradik. Dan dia ada seorang adik bongsu perempuan. Nama adik bongsu perempuan dia Zulaika kot. Tak silap acap. Dia adalah nama dia tapi bukan nama sebenar lah. Zulaika. Aku panggil dia Ika lah senang Ika ni dia ni baru je berusia 3 tahun lebih. So budak 3 tahun lebih ni memang petah man. Memang bercakap sekarang punya zaman memang dahsyat gila kan kalau budak zaman sekarang. Benda ni jadi guys masa tahun 2019. Baru lagi budak ni baru 3 tahun. And Angah ni pada waktu ni sudah pun berusia 25 tahun. Okay. Dia ada seorang abang yang bekerja dekat kampung. Dia berusia 27 tak silap acap. Dan nak jadikan cerita, pada hari kejadian ini berlaku sebenarnya adalah hari di mana Alung dia pulang ke rahmatullah lah, senang cerita. Alung dia meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya sebenarnya di sebelah pagi. And jenazah dia tiba di waktu malam. Ini menurut sinopsis yang diceritalah. Okay, let's go, kita cerita. Okay guys, pada hari tersebut kami menerima berita yang sangat-sangat berduka cita, di mana dikabarkan Alung telah pun pulang ke rahmatullah ketika hendak pulang ke rumah sebenarnya daripada tempat kerja. And dia berlaga lah dengan satu biji kereta dan meninggal di tempat kejadian. Dan segala proses diorang serahkan ke hospital sebelum dibawa ke rumah. Kami kat rumah ni, of course lah, masing-masing sedih, masing-masing pilu dengan pemergian Alung. Seorang anak yang baik, seorang abang yang sangat-sangat bagus. Yalah, biasalah orang meninggal kan, sampai saudara mara dan segalanya, sampai nangis memang membunuhi lah, tangisan membunuhi ruang rumah. Tapi bukan kepada adik aku Ika. Ika ni dia blur. Dia asyik tanya aku, kenapa orang nangis? Kenapa orang ramai datang hari ni? Alung mana? Kenapa tak balik lagi ni? Sebab Alung aku akan sampai dalam pukul 6.30 petang. Paling lambat pukul 7. Tapi sampai pukul 7.30 malam, adik aku Ika ni tunggu di depan pintu. Dah masih lagi tak sampai-sampai. Bila budak kecil tanya aku boleh cakap, kejap lagi dia sampai. Kejap lagi Alung datang. Kejap lagi Alung sampai. Tapi yang sampai tu bukan Alung. Yang ada jasad dia, jenazah dia. Genap pukul 8.27 malam, van jenazah sampai depan rumah aku Sampai semua orang yang kat dalam tu yang sedang baca Yasin, sedekahkan Al-Fatihah, tahlil dan sebagainya, turun untuk sambut keranda yang berisi jenazah Alung. Mereka turun ke bawah, hampir semua
Sedangkan aku tak berdaya dah sebenarnya. Sebab aku rapat dengan Long, aku tak berdaya sebenarnya untuk turun. Aku hanya berdiri sahaja dekat sebelah tangga tu. Dan apa yang membuatkan aku tertangkap pada waktu tu adalah adik aku yang kecil tu, Ika tu. Ketika van jenazah tu sampai, semua orang turun, dia macam dia tengok je orang turun. And dia pun turun sekali, guys. Dia pun turun sekali, dia berkata dengan aku. Waktu tu cap, mata aku memang tertangkap kat adik aku tu. Aku tak tahu macam mana nak handle dia, nak bagi tahu dia yang Along aku dah tak ada. Aku tengok dia berjalan ke arah van jenazah tersebut. Masa aku tengok tu cap, ada satu benda yang buat aku pelik. Sebab Ika tidak langsung berjalan ke arah jenazah tersebut. Dekat tempat orang wafat, dia tak jalan situ. Dia jalan ke arah depan van jenazah. Ni van jenazah, contoh, orang keluarkan jenazah sini kan, orang ramai. Budak tu turun, terus jalan lagi sini, di depan van. Aku macam, mana budak ni nak pergi pula kan? Yelah, kau takutkan orang van tu tak nampak ke apa kan, tak pasal-pasal kan. Lepas tu aku pun bergegas turun ke bawah untuk pergi ambil adik aku, guys. Bila aku turun ke bawah, aku nampak Ika tu, dia dah datang balik dah ke arah rumah daripada depan van. Tapi cap, waktu aku nampak Ika tu, waktu tu memang berderau darah aku lah. Aku nampak Ika tu macam di tangan dia, and then dia jalan. Aku tak cakap banyak. Aku pergi ke depan, aku peluk dia, aku rangkul dia, terus aku bawa dia naik atas. And waktu tu cap, aku terdengar ada suara kecil dekat sebelah telinga aku sebut, "Halo." Macam tu. Dan kita orang pun naik ke atas. Jenazah dinaikkan ke atas, dibacakan Yasin, mandi semua dah siap dah cap. Ika ada duduk dengan aku pangku dia. Menangis-nangis lah semua orang kat situ. Tapi dia masih lagi blur tau Ika ni. Dia macam dia tengok orang keadaan, dia tak faham apa yang jadi. Aku pun bacalah Yasin, baca Yasin. Sampailah Ika ni tiba-tiba cakap macam ni, Halo nak keluar pergi mana? Aku dengar benda tu. Waktu aku tengok dia terus bangun cap daripada tempat pangkuan aku tu, berlari ke arah pintu. Aku pun bangun lah, nak pergi dapatkan dia, takut dia pergi mana. Sampai dekat depan pintu cap. Depan pintu tu rumah kita orang ni ada tangga ke bawah tau. So aku pergi ke arah situ, and then aku pergilah pegang Ika. Kenapa Kak? Nak pergi mana? Angah, Along nak keluar lagi. Tanyalah Along nak pergi mana. Along nak pergi jumpa kawan dia lah tu. Dah jujur kita baca Yasin dulu. Kawan Along kawan yang mana? Ada tu, nampak tu kawan Along. Oh, nampak. Dekat pokok tu kan? Betul lah tu. Nah, Ika jom. Kita masuk sekejap. Agak, kenapa kawan Along tu hitam je? Muka dia macam marah je. Along nak pergi mana sebenarnya? Tak ada gimana. Tak apa, kita duduk sini. Nanti Along datang lah. Kejap je tu. Okay, aku pun time tu macam tu lah rasa dia. Kita orang duduk dengan dia balik. And then sampailah dah habis baca tahlil tu apa semua. Dia tak ada bercakap apa-apa. And ada satu ketika ni cap, ketika Pak Imam ni buka arwah untuk diberikan, kata apa, pertemuan terakhir lah antara dia dan juga keluarga, nak pergi cium ke apa semua kan. Semua orang menangis. Ika ni kat situ, dia pandang aku tau. Dia pandang aku, muka dia kosong dia macam dah. So aku macam pandang dia. Kenapa? Angah nak tanya, kenapa semua orang menangis? Aku tak ada jawapan waktu tu. Aku aja gosok kepala dia macam tu lah. Lepas tu dia tanya lagi, Angah, siapa yang tidur tu? Ika, tu Along Ika. Tu Along. Along dah tak ada dah. Along tak ada. Habis sebelah ni siapa? Sebelah aku tu. Dia tunjuk guys. Menurut Angah, Ika ni, dia tunjuk sebelah dia. Sebelah ni siapa? Sebelah dia tu tak ada orang lah. Tak ada orang. Time tu aku terdiam jugalah. Tak ada siapa-siapa. Ya, Along sebelah ni, dia senyap je. Daripada tadi Ika cakap dengan dia senyap je. Aku tak cakap banyak lah. Aku pun panggil Busu, tolong ambil Ika ni Busu.
Lepas tu sekejap lagi dia orang angkat Ika ni, and Ika ni tiba-tiba menangis guys. Tiba-tiba menangis yang gila-gila lah. Tapi nampak tangan dia macam ni. Kau faham tak maksud aku? Masa musuh tu angkat budak ni, tangan dia macam mana aku nak cakap dengan korang? Kau faham tak? Dia macam budak kecil yang badan dia dah jalan, tapi tangan dia kat situ. Alung. Jenazah orang tu belah sini, dia tarik belah sini. Macam tu. Dia menangis kuat gila. Memang macam tak nak lepaskan sesuatu lah kat situ. And musuh tu pun memang tarik dia keluar, and then bawa dia keluar daripada rumah lah. Waktu tu aku yang ada kat situ, cap. Depan aku ni jenazah Alung, orang tengah cium apa semua. And dalam hati tu aku macam, Long, aku tahu kau sayang kita semua, Long. Kita orang pun sayang kat kau. Aku tahu kau sayang, kau manja gila dengan Ika. Aku pun sayang dia orang, Long. Tapi sekarang kau dah tak sama dengan kita orang, Long. Aku sayang kau, Long. Aku reda kau pergi, Long. Aku reda sangat-sangat. Lepas ni apa kau pikul semua, aku kena pikul, Long. Aku reda, Long. Kau pergilah, Long. Kau pergi. Tempat kau bukan kat sini lagi. Dalam hati aku macam tu lah aku cakap kan. So waktu tu diorang dah wrap up that thing, and bila diangkat semula jenazah itu dimasukkan ke dalam keranda, dibawa semula daripada rumah pergi ke masjid untuk disemayangkan, and dibawa ke tanah perkuburan. Semuanya okey. Menurut si Angga, si Ika ni dah stop menangis lah. Dia dah stop, and then dia tengok je jenazah Alung dikebumikan, dan alhamdulillah semuanya okey, cap. Semuanya mudah. Sampailah satu ketika ni aku bawa Ika untuk pergi tu Jiros tu kan. Jiros dah sudah. Lepas tu aku pun cakap dengan Ika, Alung dah tak ada tau. Alung sekarang nak duduk sini. Lepas ni dia dah tak balik dah. Nanti kita datang jumpa dia selalu, okay? Lepas tu jadi Ika tu macam pandang aku, dia senyum. Okay, jangan risau Angga, Alung kata dia okay. Macam tu depan kubur kan. Lepas tu aku pun angkat budak tu, and then kita orang pun pulang balik lah. Lepas tu aku tanyalah Ika, Alung cakap apa lagi? Alung senyum je dengan Angga. Tadi kat tempat baru dia suruh buat macam ni dekat Angga. Dan aku pun peluk lah Ika, and balik ke rumah. Aku tak cerita benda ni sama sekali dekat mak ke ayah aku, tak ada. Sebab aku tak nak diorang bersedih. Dan benda ni aku cerita kepada kau. Aku harap kau boleh sampaikan kepada semua, dan boleh mengajak semualah untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Alung aku. So guys, kita ambil masa sedikit, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Alung dan juga semua rakan, saudara, adik-beradik, ayah, ibu kita yang dah pergi dulu sebelum kita. Let's go. Al-Fatihah. Auzubillah. Amin. So semoga roh mereka dicuri rahmat dan ditempatkan dengan golongan-golongan para sahabat, insya-Allah. Okay guys, yang pergi tetap pergi, yang kita hidup teruskan. And itulah dia kisah yang Acap nak sharekan untuk pada malam ni. Wow, tak tahan bahasa. Untuk malam ni, semoga kita jumpa lagi. Apa-apa cerita untuk malam ni kita jadikan pedoman, insya-Allah. Sayangi keluarga, dahulukan mereka, insya-Allah hidup kita bahagia. Kita gerak dulu lah. See you guys. Assalamualaikum. Ciao. Bye.